السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 79, perkara yang ke-8, Perang Tabuk dan memimpin haji wada'. Kita teruskan perbahasan dengan melihat tajuk yang baru pada malam ini, yang masih berkait rapat dengan akhlak dan kepribadian Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dan malam ini adalah berhubung dengan Tabuk dan Hajjatul Wada'. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, peperangan Tabuk secara muqaddimah terlebih dahulu adalah peperangan yang terakhir yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah, yakni setahun selepas pembukaan kota Makkah, di mana kerajaan Rom pimpinan Hercules, kalau bahasa kita macam nak try Nabi lah kot, begitulah. Sebab Rom pada waktu itu tidak pernah kalah dalam mana-mana peperangan, walaupun ada kalah sebelumnya, tetapi tidaklah banyak kekalahan yang mereka alami. Banyak kemenangan yang mereka perolehi. Maka pimpinan Rom, kerajaan Rom di bawah Herakl, atau selalu kita dengar dengan Hercules, semacam nak tunjuk belang dia untuk menguasai bumi Madinah
dan melancarkan peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi setelah dia mendengar bahawa Rasulullah telah berjaya mengambil kota Makkah, telah menumpaskan puak Hawazin dan Saqif di lembah Hunain, di dalam peperangan Hunain, maka dia merasakan seolah-olah mahu mengadu kekuatannya, mencuba kekuatan kerajaannya dengan kerajaan Islam pimpinan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Tabuk ini ada dalilnya di dalam Al-Quran, dan hampir bahkan kesemua peperangan besar yang disertai oleh Rasulullah, kesemuanya mempunyai dalil di dalam Al-Quran. Kalau kita menyebut bermula dengan peperangan Badar Al-Kubra, maka dalilnya ayat 123 surah Ali Imran. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Itu dalil berlakunya Badar. Dalil berlakunya Uhud. Juga Ali Imran ayat 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Ayat tu panjang, Al-Ayah 152 Ali Imran adalah dalil berlakunya peperangan Uhud. Ayat 22 Suratul Ahzab adalah dalil berlakunya peperangan Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, al-ayah. Maka tatkala tentera Islam melihat pasukan Ahzab, tu dalil 22 Al-Ahzab. Dalil berlakunya Fathul Makkah. Ayat pertama surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Atau kalau boleh kita tambah surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Ia turun ketika berlakunya Fathul Makkah. Dan perang yang terakhir, inilah peperangan Tabuk sebelum Nabi jatuh sakit dan wafat. Peperangan Tabuk dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 118. Wa 'ala ats-tsalatsah alladzina mukhallifun وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Al-ayah, panjang ayat dia, saya baca di pangkal sahaja. Allah berfirman, dan terhadap 3 orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Walaupun Allah tidak menyebut secara khusus akan kalimah Tabuk, tetapi bila kita buka tafsir, maka ayat 118 At-Taubah adalah berkisar kepada kisah 3 orang sahabat Nabi
yang dipulau oleh Rasulullah dan para sahabat kerana enggan menyertai peperangan Tabuk. Jumlah mereka 30 orang. Tetapi Allah menyebut 3 sahabat yang terbesar, iaitulah Ka'ab bin Malik, kemudian disebut dengan Murarah, dan kemudian Hilal bin Umayyah. 3 sahabat ni sahabat, kira sahabat besar lah. Termasuk paling besar dalam 3 ni adalah Ka'ab bin Malik, kerana dia adalah penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ni tidak pergi ke perang Tabuk kerana diuji Allah dengan buah kurma yang sedang masak. Waktu tu pula musangking baru nak keluar. Allah, tuan-tuan. Punca pendapatan musangking tu lah. Tiba-tiba Nabi suruh ajak pergi perang. Hai, tuan-tuan. Musangking, tuan-tuan, sekilo berapa lah jatuh dah. Tinggal 22, 23 ya sekilo. Baik raup, baik balik pulau, jatuh dah. Dia tak jadi glamour dah lah ni. Harga dia rendah dah. Udang merah pula naik angin dengan black tone. Tu awal lagi naik angin. Tapi musangking nampak jatuh. Tuan-tuan muslimah, jatuh-jatuh pun lincin juga 2 biji. Tuan-tuan muslimin muslimat, kurma tengah masak. Tambah Ka'ab bin Malik, kebun kurma dia punya luas. Masak dah nak ambil. Tiba-tiba Nabi perintah menuju medan Tabuk. 3 orang ni mereka jujur. Mereka tak seperti munafikin. Ada tak munafikin yang tak pergi? Ada. Bagi alasan Dolah bin Ubay tak pergi. Macam-macam alasan tipu. Nabi menyangka baik sahaja. Sebenarnya mereka menipu. Tapi 3 orang ni jujur sejujur-jujurnya. Dalam keadaan cuaca Madinah pada waktu itu amat panas. Terlalu panas. Menyebabkan puak-puak munafik mereka jumpa Rasulullah, mereka menyembang dengan Nabi, mereka beri alasan tak nak pergi perang, dan yang paling jahat, mereka hasut sahabat jangan pergi. Tuan-tuan, Allah berfirman, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khalaifa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Astaghfirullah, tuan-tuan. Ayat 81 surah At-Taubah. Tolong jangan jadi golongan ini. Sudahlah tak nak berjihad, hasut orang jangan keluar berjihad. Ayat 81 At-Taubah, tuan-tuan muslimat ambil tempek atas muka. Biar beringat. Apa dia? Mereka, Allah kata, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khalaifa Rasulillah. Allah kata,
Allah mulakan dengan fariha. Fariha, farah, yafrah. Apa makna? Terlalu gembira, seronok, tak ada ayat. Bahasa kita Arab kata fariha, terlalu gembira. Siapa tu? Allah kata al-mukhallafuna bimaq'adihim khalaifa rasulillah, iaitulah golongan-golongan munafikin yang tertinggal di belakang. Mereka bergembira kerana boleh maq'adihim, qu'ud. Qu'ud makna duduk. Ijlis, jalasa pun duduk. Tapi kena belajar Arab. Apa maksud jalasa, ijlis, apa maksud qa'idah, duduk. Itu beza di sudut bahasa Arab. Panjang kalau nak urai. Mereka duduk-duduk seronok, fariha, gembira. Kenapa? Sebab tak payah pergi perang. Tengok munafik. Tak payah pergi berjihad, tak payah pergi perang. Satu, mereka seronok, mereka happy. Satu. Dua, ayat yang sama Allah kata apa? Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini nak peringat elok-elok, jangan jadi munafikin. Apa kata Allah? Wa karihu, mereka benci sungguh. Daripada kalimah karhun. Karhun makna benci, karihu jamaklah, mereka ramai. Karhun makruh, makruh makna benci, dibenci, perbuatan yang dibenci. Makruh solat, makruh macam-macam daripada kalimah karhun. Baik, Allah dedahkan perangai orang munafik. Tuan-tuan, ada yang ni ubatlah hati elok-elok. Apa dia? Wakarihu, benci, tak suka. Apa yang tak sukanya? Ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tak gemar, tak suka infak harta untuk jihad sabilillah. Bagi diri, infak diri untuk jihad sabilillah. Perjuangan Islam memerlukan harta. Mereka tak hendak, mereka tak suka. Ada yang ni nifaq. Jaga elok-elok. Allahu Akbar. Takut sungguh kita dengan ayat ni. Sebab orang munafik, mereka tidak suka berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Mereka tak hendak infak diri mereka fi sabilillah, kata Allah, di jalan Allah. Mereka tak hendak bersusah untuk membela Islam. Mereka lebih senang duduk seronok, happy dalam dunia ni. Tak hendak ada sikap nak bersusah sikit untuk membela agama Allah, sama ada dengan wang ringgit mereka atau diri mereka. Siapa sebut? Allah. Lepas tu apa perangai jahat dia? Tengok ayat yang sama, 81. Punya perangai, waqalu, lalu mereka berkata, la tamfiru fil har, janganlah kamu keluar pergi berperang, kan panas ni. Hampa tak mau pi, duduk diam-diam. Dalam apa? Penakut, bacul, bakhil, tak ada infak harta sabilillah di jalan Allah. Lepas tu kempen pula, la tamfiru fil har, jangan keluar pergi perang, jangan. Panas ni, har panas. Jangan keluar. Memang panas waktu tu Allah uji. Jangan keluar. Lalu Allah hajar Nabi jawab, qul, jawab wahai Muhammad, naru jahannama asyaddu harra. Jawab wahai Muhammad, beritahu mereka, adalah neraka Jahannam itu lebih dahsyat panasnya. Kalau kamu kata Madinah ni panas, menyebabkan kamu bermalas-malas untuk berjihad menghadapi Rom, perang Tabuk, maka jawab wahai Muhammad, neraka lagi panas. Allahu Akbar.
lau kanu yafqahun, kalaulah mereka memahaminya, kata Allah. Tu tuan-tuan, jaga sifat ni bahaya, boleh melekat dekat sesiapa sahaja. Sudahlah tak mau berjihad, tak mau pergi tabuk, kempen pula jangan pi sebab cuaca panas. Lalu Allah kata neraka jahanam lagi panas. Na'udzubillah, ya Allah. Tuan-tuan, mereka 30 orang, 3 ni jujur, hak lain tu kelentong Nabi. Macam-macam alasan. Ada yang kata tak sanggup ke Tabuk sebab tak boleh tengok yang bermata biru, kami kuat nafsu. Pula dah munafik ni, pergi kelentong Nabi. Tak boleh tengok, saat lagi pergi sana jumpa perempuan Rom, mata biru, kami tak boleh tengok, lain macam, dia kata. Nabi sangka baik aja. Macam-macam alasan yang mereka beri. Tetapi 3 orang ini jujur sejujur-jujurnya, memberitahu bahawa kami tak pergi sebab kami memang malas kerana kurma dah masak. Jujur. Maka mereka di pulau 40 hari. Allah, panjanglah cerita dia. Baca surah At-Taubah. Ini penangan perang Tabuk. Ujian sungguh, ujian yang paling besar. Bahkan sebelum daripada Nabi nak pergi Tabuk, puak-puak munafikin ni sibuk jumpa Nabi, suruh Nabi kerat reben rasmi Masjid Dirar. Pi rasmi masjid depa buat satu masjid lagi, masjid yang Allah kata wa tafriqan bainal mu'minin, masjid yang memecah belahkan orang beriman. Dah ada dah Masjid Nabawi elok dah waktu tu, kalut hampa pi buat masjid lain yang disebut sebagai diraran masjidan, Masjid Dirar. Munafik yang bena, depa collect duit buat satu masjid lain, tak ada tujuan lain kata Allah melainkan untuk memecah belahkan perpaduan orang beriman. Lalu mereka jumpa Nabi, minta Nabi pi rasmi masjid depa. Nabi kata tak ada pasal, aku nak pi perang. Tu dia kerja dia. Aku nak pi perang, kata Nabi. Lalu bila Nabi pergi Tabuk, balik daripada Tabuk, datang arahan Allah melalui Jibril supaya Nabi membakar Masjid Dirar. Balik tu bakar lalu, bukan rasmi, bakar tu. Sebab ia adalah masjid yang dibina bukan untuk keimanan dan ketakwaan. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, ujian sebut dah tadi, munafik pun kita sebut dah, cuaca yang panas kita sebut dah. Ini ujian perang Tabuk. Jumlah tentera 30,000 orang, tentera Islam 30,000. 10,000 adalah tentera berkuda. Ramai tu. 10,000 tentera berkuda. Dan bagaimana infak yang paling besar, sahabat infak. Waktu itulah Abu Bakrin mengeluarkan jawapan. Dia bagi habis semua harta dia, sampai tak ada apa dah. Sampai dia kata yang tinggal hanya Allah dan Rasul. Waktu itulah waktu perang Tabuk. Adapun Saidina Uthman 700 ekor kuda. Saidina Uthman 700 ekor kuda, siap dengan ladam pelana, siap dengan tali kekang, siap semua 700. Saidina Umar separuh harta dia infak. Sahabat semua mengeluarkan harta untuk jihad sabilillah perang Tabuk. Bergerak dalam keadaan panas yang tak ada ayat untuk kita sebut. Nak pergi pula ke kawasan nama dia Tabuk. Tabuk ni padang pasir. Allah, ada salji lah. Tabuk dia sejuk, ada salji atas sikit daripada Jordan. Nak sampai dekat Syria,
Bayang daripada Madinah tu naik ke atas. Tabuk padang pasir yang luas. Situlah nak bertembung dengan kerajaan Rom pimpinan Hercules. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan awal kepada Rasulullah. Dalam bentuk macam mana? Iaitu sepanjang perjalanan Nabi nak menuju ke Tabuk, kampung-kampung, puak-puak yang ada di tepi-tepi jalan tu, mereka bergabung dengan Nabi. Mereka ada yang membayar jizyah, meminta perlindungan kepada Nabi. Maka Nabi menerima perlindungan mereka, dan tindakan mereka seolah-olah menambah jumlah kekuatan tentera kepada Rasulullah. Itu kemenangan awal Nabi. Dan berita ini sampai kepada Hercules. Bahkan ada seorang Gubernur Ilya, ada satu tempat nama Ilya. Gubernur ni awal lagi menghulurkan salam perdamaian kepada Rasulullah dan bergabung dengan Nabi. Menyebabkan Hercules bila sampai maklumat ni, dia jadi takut. Sebab dia tahu dah penangan Rasulullah. Dia jadi gerun, dia jadi takut. Nabi berada di Tabuk selama 20 hari. Tetapi Rom tidak datang, pulang. Tu cerita perang Tabuk. Tak berlaku perang, walaupun disebut perang Tabuk. Tetapi Rom tidak datang kerana kegerunan mereka bila mendengar kampung-kampung di tepi-tepi jalan, bukan satu dua, berpuluh bergabung dengan Nabi untuk menghadapi kerajaan Rom. Akhirnya mereka tidak datang dan bubar akan ketumbukan Nabi, dan mereka pun pulang ke Madinah. Itulah peristiwa di tengah jalan, musim panas lagi, air kurang. Lalu bagaimana ketika mereka belum mendapat air hujan, hujan turun waktu tu, Nabi doa hujan turun, dalam keadaan mereka terpaksa membelah perut unta mereka. Ambil unta, sembelih, belah perut. Kan unta boleh simpan air. Ambil kantung air tu, cucu seorang sikit, minum. Lagu tu buat. Tak upaya dah, air dah makin kurang. Walaupun selepas tu Nabi berdoa dan hujan turun, dan sahabat minum sepuas-puasnya. Ni cerita sebelum Nabi berdoa. Maka dibelah perut unta setelah disembelih, dan diambil kantung air itu dan diminum seorang sikit dalam kantung tu. Cucuklah straw ke apa, pandai-pandailah sahabat, dapatlah air minum seorang sikit. Baik, itu secara gambaran kecil tentang peperangan Tabuk. Baik, kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama tentera besar yang berjumlah 30,000 orang. Sebut dah tadi, 30,000 orang dalam peperangan Tabuk dengan maksud memerangi Romawi di Syria, yakni kerajaan Rom berpusat di Hims di Syria. Pada waktu itu pusat pemerintahannya di situ, sebelum berpindah ke Baitul Maqdis yang terpaksa dihadapi oleh Salahuddin Al-Ayyubi di dalam peperangan salib. Baik. Ketika kaum muslimin sudah bergabung di Thaniyatul Wada' di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memilih para pemimpin dan komandan, mengikat panji-panji dan bendera mereka. Beliau memberikan panji terbesar kepada Abu Bakrin As-Siddiq. Sampai di suatu tempat, Thaniyatul Wada', min Thaniyatil Wada', jalan namanya Thaniyatil Wada'.
yang kita nyanyi dalam nasyid. Daripada arah itulah Rasulullah datang menuju ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Maka bagaimana sampai di situ Nabi mula mengatur 30,000, pecah grup ni komandan, grup ni ketua dia, dan bendera Panji-Panji diserahkan sebagai pencetus semangat, dan bendera Panji yang paling besar diserahkan kepada Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ini penghormatan bagi Abu Bakrin. Baik. Dalam peperangan ini ada beberapa sikap Abu Bakrin radhiyallahu anhu, di antaranya tentang kematian Abdullah Al-Bijadain. Jadi kita tengok siapa dia. Abdullah bin Mas'ud telah berkata, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Tabuk untuk berperang, pada suatu malam kami tidur semuanya untuk istirahat. Cerita Ibnu Mas'ud, selang beberapa hari kami berjalan, macam biasalah kami berehat dan tidur di malam hari. Tuan-tuan ingat padang pasir, no? Perang padang pasir, kepanasan pula waktu tu tak dapat mahu digambarkan. Baik, berehat, tidur kesemuanya. Pada tengah malam aku terbangun dari tidur, kemudian aku berdiri untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat. Risau ni, ya Allah, ya Tuhan. Sampai pernah dalam riwayat mereka tengok Nabi tak ada pada suatu majlis. Tengok Nabi tak ada, lama benar Nabi hilang. Tiba-tiba Nabi kembali. Lalu Ibnu Mas'ud lah yang bertanya, ke mana ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, aku bertemu dengan beberapa ekor jin dan mengislamkan mereka. Itu ada riwayat yang lain. Nak sebut sifat para sahabat, dia tak boleh. Ibnu Mas'ud bangkit tidur, dia tengok Nabi lena dah. Tengok Rasulullah dulu. Itulah sahabat. Dalam peperangan Uhud, ketika mana sahabat pulang ke Madinah, seorang muslimat yang kehilangan 3 anaknya, 2, 3 lebih kurang begitu. Dia tak fikir dah anak dia, dia tak tanya dah anak dia, tapi dia tanya Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, sahabat kata Rasulullah cedera tapi selamat. Lega aku dengar, kata muslimat ni. Tanya Nabi dulu. Sayang, cinta, kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Macam mana tanda sayang pada Nabi? Ayat 31 Ali Imran. Macam mana tanda kita cinta? Nabi ajar, fattabi'uni. Kalau kamu sayangkan, kalau kamu ndak Allah dan Rasul sayang kepada kamu, maka ikutlah aku, kata Rasulullah. Ikut Nabi, Allah akan sayang kita. Itu dalam ayat 31 Ali Imran. Walau orang benci, tapi Allah sayang. Itulah yang kita nak cari di dalam hidup kita. Maka bila fattabi'uni, ikut aku, maka ikut Nabi. Jangan ikut sekerat-sekerat, ikut setakat mana yang Nabi ajar dan kita faham. Maksud saya, ikut sampai Nabi ajar Islam ni mesti berdaulat. Ikut sampai Nabi ajar kita mesti menghadapi musuh-musuh Allah yang tidak senang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Benda-benda ni Rasulullah ajar kepada kita, muslimin dan muslimat sekalian. Sayangnya mereka
Maka Ibnu Mas'ud bangun daripada tidur, terbangun, tengok ke tempat tidur Rasulullah. Baik. Namun kata Ibnu Mas'ud, aku tidak melihat beliau pada tempat tidurnya. Tengok-tengok Nabi tak ada. Oh, dia main seriau, dia main risau. Baik, kemudian aku meletakkan telapak tanganku pada tempat tidur beliau, namun tempat tidur beliau terasa dingin. Maknanya tak ada Nabi lama lah dingin. Kalau ada Nabi, kalau bangun sekejap panas dah tempat tu, sebab kita punya body heat, kita punya kepanasan badan, mestilah rasa panas dia. Ni aku letak tangan sejuk, maknanya Nabi lama dah. Pi mana ni? Ini cerita dia. Menandakan bahawa beliau belum tidur. Maknanya Nabi dia tak tidur lagi. Baik. Kemudian saya beranjak menuju tempat tidur Abu Bakrin. Aku tidak menemukan Abu Bakrin di tempat tidurnya. Kemudian aku menjeling ke tempat tidur Umar. Ternyata Umar pun tidak ada di tempatnya. Tuan-tuan muslimat, boleh beza tak wording dia? Bila Rasulullah, aku pergi letak tangan, jadi sejuk. Makna Nabi memang tak tidur lagi. Mai Abu Bakrin pun begitu. Aku tengok tak ada. Tapi tengok, mai tempat tidur Umar, aku menjeling sahaja. Tak ada lah nak pi celapak, pi tengok. Sebab hak tu Umar han silap masuk, memang kena karate jawab. Tu maksud dia. Menjeling sahaja, tengok tempat tidur Umar. Umar pun tidak kelihatan di tempat tidurnya. Tiga sahabat, dua sahabat, seorang Rasul. Dua-dua ni paling rapat, dua-dua ayah mertua. Tiba-tiba tak ada ni, pergi ke mana? Menyebabkan Ibnu Mas'ud menjadi risau dan tertanya-tanya akan perkara ini. Ketika aku sedang mencari-cari mereka, tiba-tiba mataku tertuju kepada sebuah cahaya api di hujung khemah. Duk tengah duk cari padang pasir, tiba-tiba nampak api. Tuju ke situ lah. Cuba tuan-tuan baca firman Allah di awal surah An-Naml, juga dalam Toha, juga dalam Al-A'raf. Allah Ta'ala sebut, idh qala li ahlihi inni anastu nara. Ucapan Nabi Musa alaihi salam ketika berjalan di padang pasir daripada Madian menuju ke Mesir, nak balik ke Mesir, di tengah-tengah padang pasir, anastu nara. Tunggu Ustaz, aku nampak api. Tu padang pasir, clear punya. Nampak api, maka aku nak pergi ke sana. Mudah-mudahan Allah memberi sesuatu untuk kita. Biqabasin, dapat memanaskan badan kita. Atau aku membawa api untuk nari huda, menjadi petunjuk jalan, jadi torchlight untuk kita bergerak di malam yang gelap gulita, di padang pasir yang sejuk ini. Padang pasir malam memang sejuk, itu sifat dia. Siang panas nak mampus, malam memang sejuk. Itu padang pasir. Baik. Lalu Nabi Musa pergi. Makna nak sebut cahaya di kawasan padang pasir mudah nampak. Begitulah Ibnu Mas'ud. Dia tengok di hujung khemah adanya cahaya api. Kemudian aku mendekati cahaya api itu. Tiba-tiba aku menemukan satu kuburan yang telah digali dan satu jenazah yang telah dikafan dan akan dikuburkan. Aku tengok, pergi tengok, satu lahat telah pun digali, kubur yang telah digali, dan aku melihat sekujur mayit yang telah pun siap dikapan, get ready saja untuk dikebumikan.
Allahu Akbar. Tengah padang pasir, kalau kita putih tapak kaki jawab dia. Ini sahabat. Baik, apa jadi? Di samping mayit itu, ternyata Abu Bakrin dan Umar sedang di dalam kubur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita mudah, mayit Abu Bakrin dan Umar ada di samping. Nabi dah ada dalam dah, siap nak sambut mayit. Allahu Akbar. Siapa lelaki yang punya untung ini? Keuntungan yang besar yang dia dapat kerana yang sambut jasadnya ialah tangan manusia yang paling mulia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiada keuntungan yang mahu kita gambarkan. Air mata beliau bercucuran. Ibnu Mas'ud kata, aku nampak Nabi menangis teruk. Ibnu Mas'ud adalah seorang lelaki yang suara dia sedap, dan dia ada qiraat bacaan Quran dia. Dan bagaimana antara sahabat yang paling banyak Nabi suruh baca Quran ialah Ibnu Mas'ud. Dia baca sedap. Baca dia sedap. Allahu Akbar. Sampai Nabi menangis. Ada satu kes, dia baca-baca, Nabi suruh berhenti, cukup. Lalu Nabi beredar, dan aku melihat janggut Nabi basah dengan air mata yang jatuh, kata Ibnu Mas'ud. Allahu Akbar. Sedap suara dia. Baik, dia sama dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari suara dia sedap. Dia digelar seruling Nabi Daud. Dia digelar seruling Nabi Daud. Nabi panggil dia, gelar dia salah satu seruling dari keluarga Daud, kata Nabi. Sebab Nabi Daud suara dia sedap. Allahu Akbar. Sampaikan gunung ganang turut sama. Kalau Nabi Daud berzikir, gunung akan bergema mengikut zikir Nabi Daud. Dan burung seolah-olah berhenti mengibarkan sayap dia. Punya hebat suara Nabi Daud alaihi salam. Baik, itu Nabi gelar Abu Musa Al-Asy'ari, yang juga suara dia sedap. Nabi gelar dia seruling Nabi Daud. Baik, Rasulullah bercucuran air mata Nabi. Kemudian beliau menghadap kiblat. Lalu Nabi menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Nabi menghadap kiblat dan kemudian Nabi berdoa ke arah kiblat. Ya Allah, sesungguhnya aku redha kepada sahabatku, oleh kerana itu redha pula lah dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimat, sahabat yang Nabi sambut, Nabi letak dalam lahat. Kemudian Nabi menghadap kiblat. Doa kiblat bagi doa adalah langit. Kiblat bagi solat ialah Kaabah. Nak faham? Mana-mana saja doa, kiblat adalah langit. Nak menghadap belakang ke depan, kiri, kanan tak ada hal. Tapi solat, kiblat kita Masjidil Haram, iaitulah Kaabah. Maka Nabi menghadap ke arah Kaabah. Nabi menghadap terus ke arah kiblat, dan Nabi berdoa memohon kepada Allah. Dan sebelum Nabi minta, Nabi sebut dulu, aku telah redha kepada dia ya Allah. Apa lagi perkataan yang mahu kita sebut apabila Nabi menyebut dia telah redha kepada sahabat ini, Abdullah, yang nama dia Abdullah, yang kita lihat siapa dia sekejap lagi. Dan Nabi minta kepada Allah, oleh kerana aku redha pada dia ya Allah, maka engkau redhalah kepada dia. Tuan-tuan muslimat, inilah yang kita cari di dalam hidup. Mencari keredaan Allah walau dibenci manusia, walau diganggu manusia. Carilah redha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan bila kita dapat keredaan Allah, tuan-tuan, istilahnya makan tak habis, tu aja nak sebut. Allah subhanahu wa ta'ala bila dah redha kepada hamba-Nya,
maka siaplah. Dalam hadis kudusi Allah kata, akulah yang menjadi tangan yang dia menggunakannya, akulah yang menjadi kaki ketika dia berjalan menggunakan kedua kakinya. Maknanya Allah menyertai bersama dengan dia, redha Allah ke atasnya. Maka carilah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan soleh yang berbagai-bagai cabang yang boleh kita buat untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidaklah akan menjadi seperti para sahabat yang memang diredai Allah, tetapi kita hendak bukan murka Allah, redha-Mu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi doa minta Allah redha kepada si mayit ini. Aku bertanya, kata Ibnu Mas'ud, siapakah orang yang meninggal ini? Mereka menjawab, beliau adalah saudaramu Abdullah Zu Al-Bijadain, dan beliau baru saja meninggal awal malam ini. Rupanya yang meninggal adalah saudara kepada Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah dan digelar Zu Al-Bijadain. Bagaimana dia meninggal di awal malam itu? So Nabi, Abu Bakrin dan Umar memproses jenazahnya dengan tidak mahu mengganggu sahabat yang sedang lena, sahabat yang sedang berehat, termasuk Ibnu Mas'ud. Maka Nabi menguruskannya dengan dua ayah mertuanya, dan itulah yang disebut oleh Abu Bakrin. Mereka menjawab, itulah saudaramu Abdullah Zu Al-Bijadain yang meninggal pada awal malam ini. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, aku berangan-angan sekiranya akulah yang meninggal pada malam itu. Tengok, berangan aku, kalaulah aku yang meninggal. Pasal apa? Sebab Nabi sambut dalam lahat. Apa ndak lagi? Rasulullah sambut, Rasulullah doa pula minta Allah redha. Nak apa lagi? Tu yang Ibnu Mas'ud kata, kalaulah aku yang mati malam ni. Aduh tuan-tuan. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada perkataan yang mahu kita lafazkan kehaibatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila mayit dimasukkan ke dalam liang lahat, maka Abu Bakrin membaca, Bismillah wa ala millati Rasulillah wa bil yaqini wa bil ba'thi ba'dal maut. Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kepastian dan kebangkitan setelah kematian. Abu Bakrin membaca perkara itu mengajar kita bahawa mati itu pasti dan kebangkitan selepas mati adalah pasti. Ingat, sampai masanya, puluh ribu kali kita ulang, kita akan pergi meninggalkan dunia yang sebentar ini. Nama dia mati. Dan keyakinan itu yakin? Ya. Maka yakinlah juga kita kepada ba'tha, hari kebangkitan sesudah mati. Walaupun kita tidak dapat melihat lagi, yang kita dapat lihat ialah kematian adik-beradik, saudara mara, ayah, ibu, isteri dan sebagainya. Tetapi hari kiamat kita belum lihat lagi, kebangkitan belum lihat lagi, tetapi keyakinan mesti ada. Maka adakah yakin sekadar yakin? Jawabnya tidak. Keyakinan mesti diisi dengan amalan. Tak boleh yakin saja. Yakin mati ni ada, pergi semayang tak? Buat apa yakin macam tu?
Nanti terus awak kena rembat di alam barzah. Tak mau. So, kita mesti faham keyakinan diasak dengan amalan. Barulah dia berpadu untuk menyelamatkan kita di suatu alam yang kita nak masuk selepas ini. Selepas kehidupan ini, barzah. Yang kita nak jumpa dua malaikat yang tak pernah kita jumpa, tapi akan jumpa. Munkar wa nakir. Yang tak ada belas kasih punya. Tak ada. Yang kita nak masuk ke dalam tempat keseorangan. Ni bukan masuk dalam, siapa pernah MRI kan, kita buat scan kepala lah, macam-macam lah, magnetic resonance apa semua ni, MRI kita masuk kan. Nurse tu pesan, jangan buka mata, suruh pejam mata. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya pernah sekali masuk MRI. Adalah nak cek apa, saya ada masalah telinga dulu. So pernah operate, telinga saya pernah operate. Dengan main tuan-tuan, $6 million man. Telinga saya pernah operate. Dia bohlah alat dalam apa tu, sebab ada cecair yang mengganggu saya, menyebabkan telinga saya berdesing kuat. So dia boh macam pump kecil aja. So nak boh pump tu kena operate lah. Allahu Rabbi, operate lah, duduk atas kursi tu. Sakit tu saya tanya lah, kalau tuan-tuannya sakit tak? Saya jawab sedap. Sedap lah jawapan dia. Sakit lah bang, oi. Jarum punya panjang masuk dalam telinga, operate. Nak pi bubuh motor tu kecil warna putih. Dia pump air tu. Lega, alhamdulillah, biiznillah. Sebelah kanan berdesing kuat, tak boleh tidur. Allahu Akbar. So sebelum operate tu masuk MRI, nak check kod lah, ganggu otak ke apa ke. Kita pun baring, lebih kurang lama ke, dekat setengah jam. Nurse kata pejam mata ya, jangan buka. Allahu Akbar. Dalam hati kita tak tahu, dalam hati kita saat aku buka mata, pecah dua apa kepala aku ni. Dia macam-macam. Duk fikir macam-macam. Pejam mata, saat lagi masuk tangan keras tak boleh bergerak. Dalam hati duk menyembang lagu, manalah aku nak duduk dalam kubur lagu ni. Macam manalah ya Allah, aku nak baring dalam kubur nanti. Tara MRI ni pun semak dah aku. Duk terfikir juga tu. Pucat juga setengah jam. Duk tarik keluar. Allahu Akbar. Pucat tuan-tuan. Dapat result, alhamdulillah. Dia tak ganggu saraf otak, alhamdulillah. So operate belah telinga aja. Kalau dia kena belah tu, saya ingat dia gaji kepala aku apa. Boy, na'udzubillah. Na'udzubillahi min zalik. Maka nak sebut, kita akan masuk tempat tu tuan-tuan, oi, sorang-sorang. Yakin tak? Yakin. Yakin saja, tak mau amalan. Kan Nabi kata, fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat di alam barzah, alam sesudah menjadi beres. Alam barzah selamat, alam selepas barzah lagi beres. Bertitian sirat beres, timbang beres, tu Nabi sebut. Siapa yang wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyadda minhu. Siapa yang gagal di alam barzahnya, maka alam sesudah lagi teruk. Kunci indikator dia alam barzah. Beres barzah, bereslah alam sesudahnya. Maka sebelum kita ke barzah, Allah bagi peluang fil ardi qarara, di bumi tempat menetap ini Allah bagi peluang. Dengan duit yang ada kita tolong orang, dengan ilmu kita curah, pakai amal seorang sikit, dengan diri pemikiran kita buat untuk agama Allah, selamat insya-Allah. Nak elak tak boleh. Nak elak kata nak pergi jumpa jabatan pendaftaran negara ke, atau pergi jumpa bilik mayit hospital Kulim ke apa, abang dekat staf kata saya tak nak mati, boleh? Ada tak borang tak nak mati? Kau ada lah. Kau ada, saya ingat berebut isi. Tak nak mati, tak ada. Hak jaga hospital bilik mayat tu dia awal lagi qalu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, inilah realiti. Maka keyakinan
dengan amalan. Jangan yakin tapi tak bersiap. Na'udzubillah, susah kita nanti. Baik. Next. Memohon untuk mendoakan kaum muslimin. Yang tu insya-Allah kita bahas pada kuliah ekstra hari Senin minggu kelima. Ekstra insya-Allah 31 hari bulan Julai, insya-Allah memohon untuk mendoakan kaum muslimin. Dan seperti mana biasa kita ada infak sabilillah macam biasa, untuk kebajikan, lajnah kebajikan macam biasa, infak sabilillah. Dah sebut dah tadi, antara sifat orang munafik, dia benci pada jihad sabilillah. Infak harta apa, dia menyampah. So jangan, kita beramal dengan ilmu yang kita belajar, bagi walaupun sedikit. Yang penting kita buang sikap nifak daripada diri kita. InsyaAllah kita jumpa 31 hari bulan Julai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu